Ciri-ciri wanita isteri solehah. Ini adalah topik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalaulah ada sebarang soalan yang nak ditanyakan kepada panel kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, Fahrin, kita pun tak nak membuang masa lagi. Elok kalau saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sentiasa segak kalau hadir ke studio kami. Betul. Terima kasih. Syukur. Sebenarnya juga sambutan malu Rasul kita pada hari ini. Okey, baik Ustaz, kita dah abang beritahu kepada para penonton tentang topik kita pada hari ini. Sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang figura yang sangat-sangat hebat, yang teragung, yang memimpin isteri-isterinya. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri wanita solehah yang dipimpin oleh seorang individu yang sangat hebat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Fahrin dengan Yuaina. Ini saya susah sebut ni. Kan? Sidang penonton yang dapat sekalian, pertama kalinya saya nak mengucapkan selamat salam Mahdud Rasul dengan tema Ummah Rabbani, negara harmoni, di mana juga anda berada. Mudah-mudahan kita semua banyak berselawat kata Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi keberkatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bincang tajuk ni besar. Tajuk yang pertama iaitu disebut berkaitan dengan ciri-ciri wanita solehah. Satu ketika Nabi SAW pernah ditanyakan kepadanya, iaitu berkaitan ayyin nisa'i khairun. Siapakah wanita yang terbaik? Siapakah wanita yang terbaik? Maka dijawab Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama iaitu wanita yang terbaik, dan maksud hadis ini iaitu apa? Apabila dipandang oleh suaminya iaitu berasa apa? Berasa senang. Itu perkara yang pertama. Maknanya belum kahwin kan? Belum. Ni beritahu je, beritahu. Maknanya bagi kita makna ini bagi orang perempuan bila perkara yang pertama Nabi sebut orang perempuan yang terbaik apabila suami dia pandang, suami dia rasa Allah, hebat bini aku, isteri aku. Menyenangkan. Seperti mana mula-mula kita jumpa isteri kita, kan? Masa tu girlfriend, sekarang dah ex-girlfriend kan? Itu dulu girlfriend, sekarang ex-girlfriend, maknanya jadi isteri kita. Agak-agak sekarang ni kita pandang menggembirakan ke, menyelerakan ke, membengkakkan ke, itu pada kita. Jadi orang perempuan ni dia kena faham. Perkara yang pertama Nabi ajar, sebagai orang perempuan, kita kena siap siaga, siap sedia. Ini khususnya berkaitan dengan Mahdud Rasul ni, kita kena faham, iaitu kita siapkan diri kita supaya suami memandang kita rasa gembira, sejuk memandang. Macam tu sejuk kaki lain macam tu. Sejuk kaki lain macam. Kita pertama. Dan yang kedua iaitu apa? Apakah ciri yang kedua yang disebut Nabi SAW, iaitu apa? Dia taat segala perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh suami. Mana taatlah perintah suami. Tapi ingat, perintah suami tak ada untuk apa? Untuk yang tidak bertentangan dengan syarak. Itu kena faham lah. Jadi kalau suami kata yang minta lah remote tu, yang lah minta, bang itu sikit dekat tu bang, kenapa pemalas? Bukan pemalas, saya nak melatih awak supaya awak ikut cakap saya, ikut perintah saya. Itu kena faham tau. Sebab itu kalau suami suka perintah kita, kita jangan marah, sebab itu ada latihan untuk taat kepada kita. Faham tak? Mula-mula memang bengkak pun, nasib aku jangan ambil kan. Tapi bila dah terbiasa dengan kebengkakan itu, dan akhirnya biasa dengan kebaikan itu, akhirnya kita buat satu perkara, akhirnya dapat redha Allah SWT sebab redha suami. Kan? Sebab tu ingat ini cerita awal. Saya nak berkongsi. Sebenarnya saya kadang-kadang menyangka isteri saya kata sebenarnya kan isteri ni paling mudah nak buat pahala. Betul Ustaz? Betul. Sebab gudang pahala kan? Gudang pahala. Ini yang kita nak kongsi ni. Ada kongsi. Yang pertama iaitu apa? Yang pertama, bila bersolidlah betul-betul jangan pula bila kita keluar, ya Allah, rangginya kat rumah, ya Allah, mengerikan. Contoh. Tu maknanya kita balik, kita tengok suami isteri kita mengerikan. Jangan main kau. Dia buat dia angkat macam tu dengan baju bebek tu, tak terberanjak je. Bebek contoh kan. Yang kedua tadi maknanya ikut perintah suami, taat kepada suami. Tapi khususnya berkaitan dengan apa? Syariat. Itu apa? Tidak bertentangan dengan apa yang disebut oleh agama. Dan yang ketiga iaitu apa? Ingat, iaitu jauhkan daripada perkara-perkara yang jementi. Kau benci, Ustaz. Dibenci oleh suami. Pasal kita tak pernah membenci maknanya dibenci oleh suami. Contohnya, khususnya iaitu ada pada diri kita, yang ni orang perempuan. Katakan suami tu tak sukalah isteri ni bercakap banyaklah dalam kurungan, iaitu apa? Membebel, meletih. Contoh dia bukan bebel, mana cakap banyak kan. Jadi waktu tu kita kena faham, suami ni memang waktu tu dia nak rehat,
Cukuplah. Berhentilah. Maknanya apa? Tak suka pada diri kita, jadi perempuan, ataupun daripada segi harta suami. Harta suami maksud apa? Nak belanjakan harta suami tu, maknanya biarlah berpatutan, bagus, maknanya dapat jaga amanah dan dapat jaga rumah tangga, khususnya tatkala suami tak ada. Jadi 3 perkara ini sangat penting. Ini bukan main-main tau, ini penting. Dan sebab inilah Nabi sebut, iaitu apa? Kalau 3 perkara ini ada dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, khususnya pada isteri kita, maka kita akan dapat jadi, iaitu apa, rumah tangga yang baik. Macam tu Dan Ustaz, sebenarnya kalau kita nak mencipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ni, orang kata juga isteri tu adalah cerminan daripada seorang suami. Betul. Baik didikan, baik tunjuk ajar yang diberikan oleh suami kepada isterinya, maka baiklah isteri itu tadi. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana sebagai, bukan hanya tertumpu kepada isteri, tetapi sebagai sebuah pasangan, suami dan isteri ni harus bekerjasama untuk menjadikan perhubungan itu lebih baik lagi. Betul. Baik, itu satu perkongsian sangat bagus sebenarnya. Dan sebenarnya ingat suami ni adalah orang yang memimpin keluarga. Ingat ini tugas tau. Semua atas batu jembala patik. Faham tak? Maknanya semua atas kita lah. Jadi kalau rumah tangga kita tak bagus, rumah tangga kita tak kurang elok, maka bukan orang lain yang dipersalahkan, iaitu kita sebagai suami. Sebab itu kita melihat bagaimana Nabi SAW iaitu mendidik isteri-isteri dia, dan waktu tu kita lihat hasil didikan itu, kalau kita tengok, kita boleh rangkumkan ada 7 perkara yang penting. Baik. Tengok Nabi didik. Pertama apa? Daripada rumah tangga Nabi SAW, lahir isteri iaitu apa? Isterinya itu yang penyantun. Isteri Nabi penyantun. Khususnya Sayyidatina Khadijah. Penyantun tu iaitu apa? Dengan sikap yang lemah lembut. Ini bukan main-main tau, nak dapat isteri yang penyantun. Nak dapat isteri yang penyantun, tentu suaminya penyantun. Betul tak? Betul. Kan? Ini kadang-kadang lebam tak ada, lebam sini, sepak tak ada, sepak sini. Rupa dua-dua ada black belt. Tak boleh apa, tak boleh ada. Ada contoh kan, maknanya penyantun. Penyantun ni bukan berpantun. Berpantun tak ada habis sampai pagi tau. Penyantun ni dia lemah lembut. Sopan santun. Sopan santun. Taklah perlu jalan sampai ke bawah gitu. Taklah, maksudnya kita faham seorang isteri yang penyantun tu bagaimana. Maknanya sikap lemah lembut. Ini bukan boleh buat main tau. Ini bukan boleh buat tau. Ini daripada hati. Betul. Hati ni apa? Daripada didikkan seorang suami. Tentunya suami itu seorang penyantun, sebab tu isteri jadi penyantun. Tapi kalau isterinya ni tak berapa bagus, tentu kita lihat apa sebab. Mesti ada masalah daripada pemimpinnya. Satu. Dan yang kedua, kita kena faham. Isteri ni dia seorang penghibur. Kan? Okay. Kita balik ni terhibur ke ataupun sikit hati? Tercedera dalam hati. Penghibur. Ketika kita lara, ketika Nabi SAW lara, waktu tu apa? Sayyidatina Khadijah, dialah yang menghiburkan Nabi. Kan? Aminah kena ingat baik-baik tau. Ini kita cakap je, bukan apa pun. Kan? Suara tak sedap nak menghibur kan? Menghibur ni bukan kau nyanyi pun. Kalau kau nyanyi kau suara tak sedap. Saya takut yang nak salah faham tu, Ustaz. Berbulu pula tinggal kita. Maksudnya menghibur ni maknanya kita kena tahu apakah kegembiraan dan kesukaan suami. Mungkin suami tu dia nak apa? Dia nak kopi je pun balik. Kan? Saya ada masa kan saya cerita, saya ada satu kawan saya ni, dia kata, ya Allah, bini aku kalau buat kopi terbaik, babe. Satu hari saya singgah. Sekali betul, balik tu bini dia bagi kopi. Saya pun minum kopi. Kopi macam tu kau rasa sedap. Tapi saya pandang apa? Sebab dia memang suka minum kopi, balik bini dia bagi kopi, itulah rasa, iaitu kegembiraan. Terhiburnya hati kan. Ini kopi kopi asyik main maju jangan. Memang tak dapat lah. Okey, itu yang kedua. Maknanya Ustaz, yang menghibur tu tipsnya adalah kita cari, seorang isteri tu mencari apa yang sangat disukai oleh suami. Bila pulang di rumah, kita buatlah apa yang disukai. Kita tahu apa yang suami kita suka. Itu kena tahu tu. Kita kena tahu juga apa yang isteri kita suka. Kan? Berbual, mendengar, bercerita. Ini nak beli hadiah untuk isteri pun pening. Allah. Tanya anak kita, mak kau ni nak sampai jadi nak beli apa? Kata anak kita tanya, itu kan isteri ayah. Betul lah, itu kan mak kau. Kita pun tak tahu macam mana kegembiraan isteri, macam mana isteri nak tahu kegembiraan suami. Betul. Betul Ini yang kedua. Ketiga. Okey, memelihara lisan. Bagaimana yang dikatakan memelihara lisan? Keluarkan, iaitu daripada lisan kita ni perkataan yang murni saja. Jangan cakap tu sakit hati. Kan? Bang, awak sihat ini bang. Yang awak sihat ini yang apa? Awak ingat saya tak sihat ke? Yang buat sediakan makanan awak ni apa? Kalau saya tak sihat, saya masuk hospital. Ya Allah, itu dah sigung sampai ke dada, babe. Rabak dada kita, babe. Maknanya tengok macam mana kelembutan suara Sayyidatina Khadijah itu, maka Nabi waktu tu walaupun susah, Nabi rasa, ya Allah, cukup tenang.
Tengok kakak-kakak kan. Bukan cakap lembut tu, jaga lisan tu. Bang, awak nak minum apa bang? Itu memang macam nak kena sepak je kan. Tapi maknanya cakap tu yang menggembirakan. Kan? Sebenarnya suami bukan nak apa pun. Dia nak tanya je. Kan? Cuba tanya kita nak minum apa. Tunggu sampai tengah hari. Nak makan pun tak ada. Ayo bang, jom kita makan luar. Lah pula ajak makan luar. Okey, ikut makan luar. Nak makan kat mana? Ikut abang lah. Sekali kita makan kat sini, asyik kat sini je. Nampak tak? Kan? Ni luahan. Saya kira menjaga lisan ni juga berbalik kepada penyantun tadi. Sebab penyantun tu bukan sahaja dari segi karakternya, dari segi apa yang diungkapkannya juga. Ada orang penyantun tapi lisannya tak menyantun. Dia rasa biasa. Dia kena faham juga. Dia kata, aku mulut macam ni tapi memang biasalah macam tu mulut aku tapi hati baik. Kan? Lain. Penyantun sikap. Lisan ni maknanya bagaimana kita nak bercakap, pilih percakapan yang baik. Sebab itu disebut dalam Islam, nak bercakap ni macam mana kita nak beli buah-buah kita nak makan. Kita mesti cari makanan buah yang manis, yang apa, yang harum. Sebab apa? Kita nak makan. Macam itulah kita nak memilih lisan. Maknanya kita cakap tu, maka cakap tu jadi baik, cakap tu dapat jadi keberkatan dan cakap itu jadi kegembiraan. Maknanya pemilihan perkataan tu juga sebenarnya yang nak. Betul. Jangan nak mengguriskan hati orang, apatah lagi suami sendiri. Allahuakbar. Ya Allah, bergetar hati aku. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat. Baik. Okey. Boleh lagi Boleh, silakan. Yang keempat iaitu apa? Bagaimana cerita iaitu apa? Sedia berkorban. Isteri sedia tak berkorban. Ramai isteri yang berkorban untuk suami. Betul. Saya tak nafikan. Maknanya hebat kita ni seorang isteri, dia biasa berkorban kepada suami. Iaitu apa? Berkorban apa juga keadaan. Ini hebat. Kita tengok Saidina Hajjah, tengok macam mana dia berkorban untuk Nabi SAW. Itu yang kita perlu contohi. Sebab itu bila ujian datang apa seperti, kita korban apa yang ada. Iaitu apa? Berkorban ni iaitu apa? Membangunkan rumah tangga. Ingat senang ke? Suami nak minum susu cap junjung contoh pada pukul 3 pagi. Haruslah bangun isteri nak pergi ambil air, buat air susu. Ingat senang ke? Bukan mudah tau. Betul. Nak ajak suami makan pun kena payah. Mak cakap macam ini, saya cakap kan. Saya cakap nak cara panggil pun payah. Dia pula tunggu bila suami aku ajak pula makan. Faham tak maksud dia? Maknanya korban ni banyak perkara, banyak sudut kita kena buat. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, memelihara maruah. Penting ni. Ini penting sangat. Iaitu apa? Ingat, kita ada maruah diri, ada maruah suami, ada maruah keluarga. Tak pernah satu ketika pun Saidina Hajjah dia cerita benda yang buruk atas rumah tangga dia kepada umum. Tak ada. Semua bagus je. Kita tak pernah cerita. Kita buka kisah pun tak ada cerita yang buruk. Semua cerita bagus je. Sebab itu jangan mudah mengadu-ngadu. Kan? Sekarang ni lagi kena berhati-hati Ustaz pasal ada media sosial dan sebagainya. Ya, betul. Di alam maya. Betul. Itu tempatnya yang dia terluah tapi sebenarnya dah tak menjaga maruah. Betul, tak menjaga maruah. Akhirnya apa? Yang rosak kita, yang malu kita, yang binasa keluarga kita. Akhirnya perhubungan kita jadi retak dengan sebab hal demikian. Ini benda kita kena jagalah. Itu yang kelima. Dan yang keenam, ingat, iaitu apa? Isteri dia kena menjadi pencetus kepada kebahagiaan. Kena kreatif lah. Kan? Mak nak gembirakan suami ni, macam mana nak bahagiakan suami macam mana, barulah jadi tenang. Kan? Ini kau duduk membadok bengang, bangun pagi pun moncong kita pun nak senyum. Apa saya senyum? La ilaha illallah, kena marah. Kita kenyit bini kita. Apa kenyit? Mata masuk abuk ke? La ilaha illallah. Contoh contoh. Terus tak jadi pula. Tak jadi kan? Yang terakhir kegembiraan. Dan yang terakhir iaitu apa? Ingat, seorang isteri yang solehah hendaklah ia berjiwa besar. Bagaimana dia berjiwa besar? Dia menjadi orang yang pemaaf dan tahan dengan ujian. Rumah tangga ni realiti. Bukan fantasi. Tak, realiti. So di situlah ada ujian, di situlah ada keberkatan, di situlah ada pahala, di situlah untuk jadikan seorang itu boleh masuk syurga. Maka kena jadi orang yang pemaaf dan menahan ujian. Ujian ini Allah beri, dengan ujian itulah kita akan berjaya. Betul. Banyak dah yang Ustaz kongsikan dengan kita ni antara kriteria ataupun ciri-ciri yang kita sebagai isteri ataupun yang belum berkahwin untuk menjadi seorang isteri yang solehah, bertanggungjawab dan yang menyenangkan suami. Dan juga perhatian untuk para isteri juga. Mari. Sampai. Itu saya tengok tadi Ustaz masa Ustaz bercakap terangkan tu tadi kan, sebenarnya Yana memang tekun betul dia dengar tadi. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, mungkin
ada sebarang tips untuk pasangan suami isteri di luar sana untuk mengharmonikan lagi hubungan rumah tangga mereka. Selain daripada bertungkus lumus menjadi seorang isteri yang solehah, suami juga perlu memainkan peranan. Betul. Mungkin amalan bersama tu. Baik, sebenarnya selalu saya sebut dalam hidup ni, kita kena betulkan 3 perkara je. Okey. Yang dulu pun saya dah sebut dah. Perkara dalam rumah tangga ni, dalam apa juga keadaan kita betulkan 3 perkara. Perkara iaitu apa? Yang pertama, membetulkan cara kita melihat. Kita melihat isteri kita melihat pasangan kita melihat suami kita ni macam mana? Baik. Kalau kita nampak baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau kita nampak buruk lah apa juga pun. Bagilah tiga ketah kajang tu sampai ke 4. Saya kalau nak tengok awak ni jahat bang, ada 351. Suami cakap, awak bukan 300, saya dapat 472. Nampak tak? Pasal kita selalu melihat keburukan. Ubah iaitu apa? Melihat benda yang baik je. Baik. Kan? Jadi kalau kita melihat benda baik, jadi baik tak? Betul. Betul tak? Kita penat-penat pun kerja balik pun. Sampai Nabi sebut, kalau kau penat kau kerja balik tu cari rezeki, Allah ampunkan dosa tu sebab penat. Jadi kita balik tu tengok isteri kita tengok, ya Allah bang, awak penat bang, awak nak minum apa bang? Kopi jantan, lagi kopi apa? Kopi siam, kopi apa kan? Kita pun dengar, banyak ni jenis kopi. Maknanya pun terhibur kan? Jangan minta kopi janda pula Ustaz. Aduh, bergegar lagi aja tu. Ini cerita kan. Maksud dia, barulah ada peranan yang baik. Isteri melihat suami, ya Allah, balik mencari rezeki. Bukan melihat suami itu kerja, melihat pahala yang dapat. Betul. Melihat keampunan yang dapat. Suami balik tengok isteri kat rumah, ya Allah, awak duduk jaga anak, jaga rumah tangga. Isteri tak nampak suami, isteri nampak keampunan daripada Allah Taala. Isteri nampak keberkatan. Itu kan hebat. Satu. Dan yang kedua, betulkan cara mendengar. Be a good listener. Betul? Kan? Aku nak cakap orang putih je, tapi kau dah cakap tak berah. Maknanya kita jadi pendengar yang terbaik. Kita mesti dengar benda yang baik je. Percakapan yang buruk tu kita hindarkan. Ataupun percakapan yang mungkin isteri terlepas kita jadi luka ni, kita buang. Baik. Jadi waktu tu akan okey tak? Akan okey rumah tangga. Dan yang ketiga apa? Cara kita merasa. Kita merasa ni, kita rasa apa? Kadang-kadang bila kita rasa bini kita baik, kadang-kadang kita jadi baik lah. Kalau kita rasa bini kita ni tak bagus, suami kita ni menipu, suami kita ni itu, isteri ni pun tak bagus, jenis tak tentu arah, jadi kita yang rosak. Maknanya bersangka baik. Betulkan 3 perkara. Cara melihat, cara mendengar dan cara merasa. InsyaAllah biiznillah rumah tangga kita akan jadi baik. Okey, baik. Soalan yang terakhir Ustaz, mungkin Ustaz boleh menjawab secara ringkas. Okey, kita bercerita mengenai ciri wanita solehah. Adakah kalau kita melihat wanita solehah ini harus dipupuk daripada apabila mereka hidup bersama dengan ibu bapa, atau adakah ini tugas seorang suami setelah berkahwin? Atau bagaimana pandangan Ustaz? Baik. Ini terbaik. Sebab itu dalam Al-Quran sebut ku anfusukum wa ahlikum nara, iaitu peliharalah diri kamu dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada neraka. Kenapa Allah sebut begitu? Ingat, kalau saya seorang bapa, saya punya anak seorang perempuan dan saya punya anak seorang lelaki, maka waktu itu apa tanggungjawab saya? Saya mesti jadikan anak saya itu ar-rijal, yang lelaki, untuk memimpin rumah tangga dia. Dan yang kedua, kalau saya ada anak perempuan dan saya ada anak perempuan, macam mana saya mesti mempersediakan anak saya itu untuk jadi isteri yang soleh sebelum dia berkahwin. Ini penting. Sebab apa? Kita bukan nak lepaskan tanggungjawab kita, tak. Kita nak bina. Sebab apa? Sebenarnya perkahwinan ini jambatan keturunan. Kita hanya tengok anak kita kahwin, kita pernah fikir tak? Anak kahwin dapat zuriat, itu jambatan keturunan. Betul tak? Keturunan itu keturunan kita. Bagaimana? Perbetulkan diri kita, keluarga kita, isteri kita, perbetulkan anak isteri kita, anak-anak kita, khususnya anak kahwin ni, supaya yang lelaki jadi ar-rijal, iaitu pemimpin kepada rumah tangga, yang perempuan jadi solehah, untuk dia itu menyambut, iaitu apa? Bakal suami, yang supaya dia dapat menyambung keturunan jadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Rumusan yang sangat-sangat menyeluruh dan orang kata sangat-sangat komplit lah Ustaz. Sebelum menjadi isteri yang baik, perlu menjadi anak dahulu yang terbaik. Ya, betul. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jazlan Abdullah di atas perkongsian pada hari ini. Mungkin kepada saya, buat saya lah terutamanya yang belum berkahwin, dan juga kepada mereka yang di luar sana, dapat dijadikan iktibar dan juga panduan. Yang pastinya di dalam kesantaian kita, senda gurau kita dan perbincangan kita pada hari ini, pastinya ada satu pengisian yang sangat-sangat hebat dan berguna untuk kita semua. Lepas ni kita boleh buat topik pula, bagaimana untuk ciri-ciri suami yang soleh. Amin. Macam tak puas hati. Baik, kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Selamat.